KPM. Hari ni saya nak buat logo perniagaan donat saya ni supaya lebih menarik. Barulah orang nak datang beli donat saya. Alah, siap-siap tak jadi. Siap-siap tak jadi. Alah, Macam ni okey tak para penonton? Agak-agak ada tak orang nak beli donat saya? Daripada jadi, asyik tak jadi je. Memang buat apa tu? Cikgu, saya daripada tadi saya nak buat logo donat, perniagaan donat saya ni cikgu, tapi tak jadi-jadi ni. Macam mana cikgu? Patutlah tak jadi. Aiman perlu tahu dulu tentang asas membuat logo. Nanti kita akan belajar macam mana kena tahu prinsip reka bentuk dan elemen seni. Baru kita dapat hasilkan logo yang terbaik. Oh, jadi macam mana ni cikgu? Okey, jom nanti kita buat sama-sama dalam kelas nanti. Okey cikgu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman, pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran produksi reka tanda tingkatan 4. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik sejahtera dan sehat-sehat sejahtera. Dan bersama dengan kita pada hari ini, Cikgu Muhammad Ashadi Muhammad, Ketua Panitia Produksi Reka Tanda SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Baik. Baik, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Hari ini dengar kata kita nak buat melukis-lukis, betul ke cikgu? Ya, betul. Kita akan hasilkan satu logo lah. Wow, seronoknya kita hari ini. Dan juga bersama dengan kita pada hari ini, kita ada juru bahasa isyarat. Kita bersama dengan Cikgu Kolina daripada SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar cikgu? Baik, terima kasih cikgu bersama dengan kita pada hari ini. Baik, cikgu, hari ini apa sebenarnya topik yang akan kita bicarakan cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar tentang produksi grafik. Itu macam mana kita kena mengetahui sebelum kita menghasilkan logo, kita perlu mengetahui tentang prinsip reka bentuk dan juga elemen seni. Dan kita akan belajarlah macam mana nak buat reka bentuk logo yang terbaik daripada apa yang kita belajar nanti. Kalau macam ni tak boleh cikgu tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Sifat dia tak cukup. Sebab cikgu, kalau kita beli apa-apa produk ataupun makanan ke kan, kita betul. Mesti tengok makanan tu terliur, meleleh-leleh je kan cikgu kan. Ya, betul. Jadi saya yakin dan percaya murid-murid di rumah pun mesti nak belajar sama pada hari ini. Jadi anda semua dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, jom kita bersama dengan cikgu kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan bincangkan tentang tajuk produksi grafik. Okey, saya dah sediakan slide itu mata pelajaran produksi reka tanda. Okey, ini untuk tingkatan 4 Okey, dari segi modul yang kedua, tajuk produksi grafik. Okey, kita akan tengok yang pertama, asas reka bentuk grafik. Sebelum kita hasilkan logo, kita kena tahu asas reka bentuk grafik. Okey, yang pertama okey, kalau dekat sini kita tengok asas reka bentuk grafik ada 7 prinsip reka bentuk. Okey, yang pertama kita ada kesatuan, ada harmoni, kontra, imbangan, irama dan pergerakan, penegasan dan kepelbagaian. Okey, cikgu akan ulas satu persatu mengikut prinsip reka bentuk. Okey, yang pertama, kalau kita tengok harmoni merujuk kepada susunan ataupun ulangan unsur-unsur seni. Okey, ini ada contoh alam semula jadi, ada buatan manusia dan karya seni. Okey, yang kedua, kita tengok kepada kontra. Okey, kontra ni wujud apabila terdapat unsur-unsur seni yang mempunyai ciri-ciri bertentangan ataupun perbezaan dalam satu gubahan. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada alam semula jadi, ada buatan manusia dan juga karya seni. Okey, kalau yang ketiga, kita tengok kepada unsur penegasan. Okey, dalam penegasan wujudnya pada suatu gubahan apabila terdapat unsur yang menonjol
di dalamnya. Dia ada contoh alam semula jadi, ada buatan manusia dan juga karya seni. Okey, yang keempat, kita ada imbangan. Kalau imbangan bermaksud dalam keadaan yang berpadanan dari segi berat, tarikan dan juga tumpuan perhatian. Maknanya kalau tak ada imbangan, mana hasil kerja kita akan jadi cacat dan tidak seimbang dan juga tidak mempunyai imbangan yang tidak simetri. Okey, kemudian yang kelima, irama dan pergerakan. Okey, biasanya unsur ini ialah keadaan bergetar, bergoyang, bergegar, berayun, memancar, bersinar dan sebagainya melalui olahan unsur-unsur seni dengan cara dan teknik tertentu. Kalau kita tengok contoh yang diberikan, lampu ataupun cahaya yang berpusing dan juga air mengalir itu menggambarkan tentang irama dan pergerakan. Okey, yang keenam, kita ada juga kepelbagaian. Yang ini dia sebut kepelbagaian dalam keadaan yang mempunyai penggabungan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam satu gubahan. Okey, termasuk dalam contoh dalam alam semula jadi ataupun buatan manusia lah. Okey, yang ketujuh, kita ada kesatuan. Okey, kesatuan ialah gabungan beberapa unsur dan prinsip seni untuk menghasilkan sebuah karya yang menarik. Okey, kesatuan juga memainkan peranan dalam menampakkan hasil karya yang lebih realistik. Okey, kemudian selepas kita dah tahu reka bentuk, prinsip reka bentuk, kita merujuk kepada elemen seni. Yang ini kita kena tahu gabungan reka bentuk dengan elemen seni akan menghasilkan karya yang terbaik. Okey, dekat sini ada 6 unsur elemen seni. Yang pertama kita ada garisan, yang kedua kita ada ruang, yang ketiga kita ada jalinan, yang keempat warna, yang kelima rupa dan yang keenam adalah bentuk. Okey, cikgu akan terangkan tentang yang pertama, garisan. Okey, garisan ialah satu titik yang mana yang bergerak ataupun bersambung dalam satu ruang. Okey, garisan juga mempunyai berbagai jenis serta pengertian yang berbeza seperti kasar, halus, panjang, pendek, lurus, bengkok, tebal, putus-putus dan sebagainya. Ini adalah contoh garisan. Kemudian kita tengok kepada rupa. Kalau hasil kerja kita tak ada rupa, tak ada bentuk, so kita tak boleh nak bezakan rupa dengan bentuk. Rupa memainkan peranan yang penting, yang mana dihasilkan melalui titik penghujung satu garisan dengan satu garisan permulaan. Okey, rupa juga ialah kawasan rata yang dilingkari oleh garisan luar dan tidak mempunyai jisim. Kalau kita tengok ada perbezaan rupa dengan bentuk. Kemudian kita tengok ke rupa ada dua jenis, iaitu dalam bentuk positif dan juga negatif. Ini ada contoh yang cikgu dah bagi macam mana rupa negatif dan positif. Kemudian kita akan tengok rupa dari segi geometrik. Geometrik, rupa yang bersudut, bergarisan lurus dan mempunyai bucu yang tajam. Kemudian rupa organik, rupa yang bebas yang dilukis secara spontan dan tanpa sudut. Ini adalah perbezaan geometri dengan organik. Kemudian kita tengok kepada rupa yang dijadikan sebagai logo dan simbol. Contohnya ini rupa dijadikan simbol dengan dilukis dengan keadaan image grafik. Okey, kemudian kita tengok warna. Warna memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan lakaran ataupun reka bentuk yang terbaik. Di sini kita ada warna asas, dikenali sebagai warna utama. Kita ada merah, biru dan kuning. Kemudian warna sekunder, iaitu warna campuran daripada warna asas. Contohnya biru campur kuning kita akan dapat hijau, merah campur kuning kita akan dapat jingga dan juga merah campur biru kita akan dapat ungu. Ini adalah warna tertiar, warna yang ketiga daripada campuran warna asas dan juga warna sekunder. Okey, ini berkaitan dengan warna. Kalau kita tengok warna campuran tertiar itu biru dan ungu akan menjadi warna biru ungu. Kemudian merah campur ungu, merah ungu dan juga merah campur jingga, merah jingga. Ini berkaitan dengan warna. Okey.
Jadi cikgu, ini di antara perkara-perkara penting dalam kita nak membuat logo, Ya, cikgu. ya, ya. Kita kena tahu. Patutlah logo saya ni, cikgu kata tak cukup lagi. Rupanya banyak lagi elemen-elemen penting. Sampaikan tulisan pun main peranan juga, cikgu. Tapi kita nak cerita selepas ini. Selepas ini kita akan tengok lagi. Okey. Baik, cikgu, kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran produksi reka tanda tingkatan 4. Baik cikgu, untuk sesi kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, kita akan tengok dari segi tipografi dan juga reka bentuk logo. Okey. Silakan cikgu. Saya akan terangkan tipografi dan logo. Okey, yang pertama kita akan tengok tipografi. Okey, tipografi ni adalah yang mana dalam reka bentuk grafik logo dan untuk hasilkan reka bentuk logo yang menarik, kita perlu tahu tipografi dan juga jenis-jenis tipografi. Okey, kalau dekat sini kita tengok tipografi merupakan kaedah memilih dan menyusun huruf atau muka taip pada ruang tertentu untuk mendapatkan kesan yang khusus. So, kalau katakan tipografi yang ataupun kesan tulisan kita tak cantik, maka logo kita tak akan dapat hasil yang menarik. Okey, kemudian kita tengok jenis tipografi. Okey, dekat sini kita ada jenis tipografi. Okey, yang pertama kita ada huruf serif. Huruf serif ni adalah mempunyai ekor. Kalau kita tengok dia ada ekor di ujung huruf tu. Itu adalah huruf serif. Yang kedua, kita ada huruf sans serif. Okey, sans serif ni huruf yang tidak mempunyai ekor pada penghujungnya. Cikgu dah letak contoh dalam slide ni adalah penggunaan huruf sans serif. Kemudian yang ketiga kita ada huruf skrip. Huruf skrip ni adalah yang bergaya dan biasanya suka dibaca. Biasanya digunakan dalam rekaan kad ucapan ataupun poster yang main peranan tentang huruf itu sendiri. Maknanya olahan huruf yang dijadikan lebih menarik pada rekaan tertentu. Kemudian kita tengok yang keempat, huruf dekoratif. Okey, huruf ini mempunyai hasil hiasan dan tidak sesuai untuk teks bacaan. Biasanya dekoratif ni untuk kita tengok ada majlis ataupun reka bentuk yang menarik dan huruf ni juga memainkan peranan penting pada lakaran idea nanti. Okey, kemudian kita tengok kepada logo. Okey, hari ini kita belajar tentang logo, macam mana kita nak tahu apa itu masuk logo. Logo ialah merupakan reka grafik yang diringkaskan dengan tujuan untuk memperkenalkan imej sesuatu pertubuhan, syarikat ataupun organisasi. Bagi sesuatu syarikat perniagaan, logo merupakan tanda perniagaan ataupun trademark. Logo yang baik hendaklah mematuhi ciri-ciri logo yang berikut. Okey, mestilah suatu gubahan berbentuk grafik yang ringkas dipermudahkan dari segi aspek bentuk ataupun rupa rupa asal lah. Okey, kemudian kita akan tengok kepada ciri logo yang baik. Okey, direka seringkas dengan mungkin. Okey, unik, profesional dan asli, mempunyai identiti tepat untuk menghasilkan sesuatu organisasi. Kemudian kita sebagai hak milik dari segi undang-undang. Kemudian dapat menyampaikan penerangan berkenaan dengan asalnya logo itu sendiri, segi nilai dan kualiti. Kemudian menggunakan warna yang minimum 2 ataupun 3 warna. Okey, kita akan tengok jenis logo. Okey, dekat sini ada 4 jenis logo. Okey, yang pertama logo huruf. Logo huruf ni biasanya logo dijadikan huruf sebagai logo. Contohnya TV3 ataupun Hot FM. Maknanya logo itu digubah daripada huruf ataupun muka type untuk menghasilkan imej logo. Ada yang digubah daripada perkataan dan juga singkatan perkataan. Okey, kemudian kita akan tengok kepada logo representasi. Okey, apa itu logo representasi? Dalam bahasa Inggeris, logo ini sebagai pictorial logo ataupun pictogram.
Reka bentuk ini berdasarkan objek benda atau objek alam semula jadi dengan tujuan menghasilkan satu logo syarikat atau organisasi yang kukuh. Contohnya dekat sini ada beberapa logo representasi ya. Kalau kita tengok ada NTV7, ada UiTM, logo Jabatan Penerangan dan juga TMB lah. Okey, kemudian kita akan tengok kepada logo huruf dan representasi, di mana logo ini digabungkan mana huruf dengan image sesuatu reka bentuk Okey, logo ini adalah logo korporat yang dibuat dalam dua bentuk, itu logo huruf dan logo representasi. Okey, kedua bentuk ni gabungkan untuk menjadi satu logo. Ni contoh dia dah ada cikgu dah tunjuk. Kemudian kita tengok kepada logo simbol. Okey, logo simbol adalah logo yang menggunakan simbol image untuk menerangkan sesuatu kumpulan ataupun tanda amaran ataupun maklumat. Okey, biasanya kalau logo simbol ni banyak kita tengok dekat pasaraya, tempat awam dan sebagainya lah. Ada tanda-tanda yang menunjukkan tanda amaran, tanda maklumat dan sebagainya lah. Ini diringkaskan supaya kita dapat maklumat dari segi penglihatan berdasarkan logo yang dibuat. Okey, kemudian kita tengok kepada kombinasi logo yang lengkap. Okey, kalau logo yang lengkap mesti ada bentuk asas logo, mesti ada image dan juga tipografi lah, baru dikatakan logo yang lengkap. Okey, kemudian kita tengok kepada peralatan. Okey, peralatan untuk bahan asas untuk menghasilkan logo. Okey, kalau dekat sini di atas meja ni ada peralatan yang asas yang kita gunakan untuk hasilkan logo. Okey, yang pertama kita mesti ada pensel warna pensel warna mesti ada untuk kita warnakan logo. Pensel, okey, ini pensel maknanya kita untuk hasilkan logo lakaran menggunakan pensel. Kita ada pemadam, kita ada pembaris. Kemudian untuk mewarnakan logo juga kita perlukan sama ada pensel color ataupun poster color lah. Kemudian kita boleh pakai warna Miura. Kalau warna Miura ni warna yang lebih cantik lah, maknanya lebih menarik. Okey, kemudian kita juga perlu ada kertas lakaran. Kertas lakaran maknanya kertas lakaran sama ada kertas lukisan ataupun kertas nipis atau kertas lakar yang dibuat yang di saiz A3. Ini adalah kertas lakaran saiz A3. Okey, dan juga kita ada kertas lakaran menggunakan kertas lukisan lah. Ni untuk dijadikan hasil reka bentuk logo nanti. Okey, kemudian untuk hasil kekemasan pula kita perlu ada kertas keras. Okey, kertas keras ni untuk kita tampal reka bentuk logo nantilah bila dah siap. Supaya hasil dia. Ini adalah termasuk kekemasan logo. Akan dinilai lah. Kalau kita tak tampal dekat sini mungkin daya tarikan tu tak ada. Mungkin kita kena tampal supaya lebih menarik. Okay. Yang warna oranye tu apa cikgu? Warna oranye ni adalah bentuk-bentuk bulatan. Bentuk-bentuk bulatan yang mana kita boleh tekak lah ataupun kita boleh lukis dengan gabungan reka bentuk tadilah. Okey. Kemudian kita ada juga spray pelekat. Ni untuk lekatkan lakaran kita, kertas lakaran tadi pada kertas keras lah, supaya lekat lebih cantik dan kemas lah. Okey. Ini di antara bahan-bahan yang perlu ada cikgu Ini bahan-bahan yang perlu ada lah. Okey. Untuk jadi kita hasilkan lakaran waktu nanti. kita nak buat lakaran tu cikgu, apa di antara ciri-ciri logo yang baik cikgu? Okey, ciri-ciri logo yang baik ini perlu ada. Yang pertama adalah tentang logo itu sendiri, mana perlu ada kombinasi logo. Kena ada bentuk image, ada reka bentuk logo dan juga perlu ada tipografi. Kalau ketiga-tiga tu bergabung, maka logo kita akan lebih menarik dan juga cantik lah. Maknanya kalau katakan pengguna ataupun syarikat-syarikat yang ingin tempah logo, maknanya kita dapat lukiskan yang terbaik untuk mereka lah. Jadi bila kita nak buat logo kita ni cikgu? Okey, selepas nanti kita akan buat selepas nanti kita akan buat sama-sama hasilkan logo di mana tema yang akan diberikan. Cikgu cakap dengan murid-murid, siap sedia dengan pensel warna. Okey, murid-murid siap sedia dengan pensel warna. Nanti kita akan belajar macam mana kita nak buat hasil reka bentuk logo, dan cikgu akan ajar macam mana lakaran nanti. Okey. Kita berehat seketika, kembali selepas ini Didik TV KPM. Okey.
KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran produksi reka tanda tingkatan 4. Cikgu, tadi cikgu nampak tak donat tadi cikgu? Itulah produk terbaru saya cikgu. Tapi masalahnya saya tak tahu macam mana saya nak buat logo perniagaan saya ni cikgu. Betul. Jadi apa langkah-langkah awal, lakaran awal yang perlu kita buat ni cikgu? Okey, cikgu akan terangkan macam mana kita nak hasilkan logo yang terbaik. Okey, yang pertama kita tengok kepada lakaran perkembangan idea penghasilan logo. Okey, untuk kita hasilkan logo ni kita perlu ada dalam proses lakaran. Maknanya ada 4 jenis proses lakaran, iaitu yang pertama lakaran awal, kemudian yang kedua lakaran separa penuh, dan yang ketiga lakaran penuh. Dalam lakaran penuh kita ada juga kajian warna, dan yang keempat kita ada lakaran akhir. Okey, kita tengok contoh kepada proses lakaran awal. Okey, kalau kita tengok dekat slide ni, lakaran awal, yang pertama lakaran 1, lakaran 2 dan juga lakaran 3. Okey, lakaran awal ni bebas, kita boleh contem menggunakan pensel untuk hasilkan lakaran awal. Okey, kalau kita tengok contoh tu, lakaran awal ada 3. Saya dah pilih lakaran yang kedua sebagai lakaran awal. Lakaran yang kedua saya pilih. Kemudian kita tengok kepada lakaran separa penuh. Okey, lakaran separa penuh ni adalah lakaran yang mana kita dah dapat idea daripada lakaran awal tadi. Okey, daripada lakaran awal kita gubahkan kepada lakaran separa penuh. Okey, salah satu lakaran awal tadi kita dah pilih, kemudian masuk kepada lakaran separa penuh. Okey, dekat contoh ni dekat slide cikgu ada 3 lakaran separa penuh. Okey, lakaran yang pertama ada perubahan dari segi lukisan ataupun bulatan dalam bulatan, dan juga lakaran kedua ada juga penambahan, dan juga lakaran ketiga situ dah ada penambah dari segi ruang ataupun garisan di dalam lakaran 3. Okey, lakaran kedua itu lakaran separa penuh cikgu dah pilih, kemudian kita akan pergi kepada lakaran penuh. Okey, lakaran penuh adalah lakaran yang ketiga. Kalau dah cukup lakaran separa penuh, kita dah dapatkan hasil yang lakaran penuh. So dekat sini kita ada kajian warna. Okey, dalam kajian warna ni kita perlu pilih 2. Sama ada kita nak warna yang pertama ataupun warna yang kedua. Berbeza dari segi warna itu sendiri dalam lakaran tersebutlah. Dalam contoh lakaran cikgu dah tunjuk macam mana lakaran penuh dihasilkan, dan juga kajian warna. Kemudian kita ada lakaran akhir. Okey, lakaran akhir ni dah siap diwarna. Nanti cikgu akan tunjuk contoh macam mana kita nak hasilkan lakaran akhir dengan menggabungkan warna tersebut pada lakaran akhir. Okey, kita akan belajar macam mana kita nak hasilkan lakaran awal. Ya cikgu. Okey. Okay, apa yang perlu kita, macam mana kita nak mula, hari cikgu? ni kita perlu ada tema. Tema. Disebabkan cikgu ni suka makan kuih tradisional ataupun kuih-kuih. Sekarang kita tengok dah viral. Betul. Cikgu dah pilih satu tema, itu donat. Cikgu dah suka makan donat red velvet ni. Wow, sedap warna cikgu. yang menarik, memang sedap. Okey. Kemudian kita dah dapat tema. Okey, hari ni kita nak hasilkan satu logo berdasarkan donat. Tema kita ni. Okey, tema kita berdasarkan donat red velvet lah. So kita akan hasilkan satu lakaran. Okey Aiman, lakaran kita ni bebas tau. Aiman pun boleh lukis, cikgu pun boleh lukis. Okey, kita akan hasilkan satu lakaran yang mana untuk kita dapatkan hasil logo yang terbaik. Okey, kita dan boleh juga lukis. murid-murid dekat rumah pun boleh juga buat lakaran cikgu kan? Boleh. Nanti tunjuk dekat sama-sama cikgu. kita buat lakaran. Okey, lakaran awal. Tema dia donat hari ni. Okey, kita boleh hasilkan sekarang. Okey, boleh cikgu, kita mulakan. Jadi kepada murid-murid dekat rumah tak perlulah. Dia tak semestinya nak kena bulat tepat-tepat ya, gitu, lakaran ni bebas. Kita boleh buat lakaran bebas tanpa menggunakan pembaris. Kita boleh conteng dulu. Ini adalah lakaran awal. Maknanya lakaran ini kita boleh buat berdasarkan idea kita lah. Digabungkan dengan prinsip asas reka bentuk dan juga elemen seni yang kita belajar tadilah. Waktu lakaran ni cikgu tak perlu warna lagi kan? Tak perlu warna lagi. Ini sebagai idea. Conteng saja. Kita dah conteng, maknanya kita dah buat satu lakaran supaya kita dapat idea yang terbaik nanti. Sebab saya rasa cikgu, saya yakin murid-murid kita di rumah sana pun pandai bab melukis ni cikgu. Ya.
dia satu lagi lakaran ni bebas cikgu. tau. Kita dapat idea, kita lukis je. Dapat idea, kita lukis je. Tapi cikgu tunjuk tadi kita kena buat 2-3 jenis lakaran, betul cikgu? Ya, betul. Untuk kita hasilkan logo yang terbaik nanti. Kalau satu lakaran tu kita tak dapat hasil yang terbaik lah, maknanya kita tidak dapat bandingkan dan idea kita tu untuk kita dapatkan hasil yang dikehendaki mengikut tema lah. Tapi cikgu ada sebut tadi yang mana logo ni kita kena buat ringkas. Ya, betul, ringkas, ringkas yang mungkin lah. Maknanya donat tu kita tak perlu lukis donat keseluruhan. So mungkin kita akan ambil separuh ataupun kita gunakan hiasan donat tu sendiri. Saya tengok cikgu buat macam mana kan. Okey cikgu. Cikgu nampak lawa lah cikgu punya lakaran tu. Tapi tak boleh lawan lah saya punya cikgu. Saya pun lawan juga. Nanti kita akan tengoklah sama-sama macam mana nak cikgu hasilkan lakaran yang baiklah. Jadi cikgu maknanya kita buat 2-3 pilihan dan sekejap lagi baru kita pilih mana yang terbaik. Ya, yang terbaik. Dan kita akan buat kali kedua cikgu Ya, Okey baik, cikgu dah siap dah? Okey, saya dah siap. Murid-murid dah siap belum? Okey, dah siap. Murid-murid kat rumah pun dah siap juga. Jadi cikgu kita tengok macam mana hasilnya cikgu. Okey, ini adalah lakaran itu Aiman dia. punya pun cantik juga. Ini adalah idea. Ini adalah proses lakaran yang pertama, itu lakaran awal. Okey, kemudian kita masuk kepada proses lakaran yang kedua, itu lakaran separa penuh lah. Lakaran separa penuh. Kita akan buatlah macam mana hasil tadi digabungkan untuk kita hasilkan yang terbaik lah. Okey cikgu, lakaran separa penuh. Okey, yang ni cikgu lakarkan lah. Cikgu lakar, saya belajarlah cikgu. Okey. Okey, lakaran separa penuh ni kita dah pilih salah satu pada lakaran tadi. Kita dah pilih salah satu lakaran tadi dan kita olah idea. Daripada satu kita jadikan dua. Maknanya daripada itu pusingan yang pertama, ni kira pusingan kedua pusingan cikgu. kedua untuk lakaran separa penuh. Okey, lakaran separa penuh ni idea ni kita ubah dari segi bentuk ataupun reka letak dia. Reka letak logo Maknanya yang ni lebih kemas daripada tadi. Lebih kemas daripada tadi dan juga lebih kepada reka bentuk yang idea yang kita nak. Contohnya ada penambahan dari segi tipografi, adapun bentuk tu diubah menjadi lebih menarik lah. Tulisan dan sebagainya lah. Maknanya tadi mungkin kita buat dalam 5 ataupun 6 lakaran. Dan sekarang ni kita pilih mungkin satu ataupun dua, betul cikgu? Daripada separa penuh kita pilih satu yang terbaik. Satu yang terbaik. Yang terbaik. Jadi cikgu, maknanya kalau kita lihat kat sini bukan setakat gambar tapi tulisan juga memainkan peranan penting untuk menghasilkan logo lah. Ini satu lagi Aiman. Ya cikgu. Ini adalah logo, kalau ada gabungan logo image dan juga tipografi dipanggil logo logo representasi dan juga logo image lah. Maknanya ada gabungan reka bentuk logo lah. Ini sesuai dengan tema yang kita bagi hari inilah. Okey. Jadi cikgu, kadang-kadang kita letakkan gambar pun orang dah boleh faham dah. Ini tentang apa kan? Macam cikgu letakkan gambar mikrofon tadi, maknanya kita pun dah boleh agak dah. Ini mesti pertandingan nyanyian Hari Kemerdekaan. Macam tu lebih kurang cikgu kan? Dia ada contoh dari segi idea tu, kita ada olahan berdasarkan tema pada contohnya hari-hari perayaan dan sebagainya lah. Okey, jadi apa penambahbaikan daripada lakaran awal tadi cikgu dengan lakaran separa penuh tadi cikgu? Yang cikgu dah buat sekarang ni. Okey, lakaran separa penuh ni kita pilih hasil lakaran yang terbaik lah. Maknanya dari segi kedudukan, dari segi tipografi tu kita dah ubah, dah olah menjadi lebih menarik lah. Maknanya nanti kita akan masuk kepada pilihan yang ketiga. Okey, kita dah siap lakaran separa penuh. Okey, kemudian kita masuk kepada lakaran penuh lah. Okey, lakaran penuh kita dah masuk. Okey, cikgu akan tunjukkan lakaran separa penuh Okey, kita dah siap. Ini lakaran separa penuh lah. Maknanya hasil yang terbaik cikgu pilih yang ni lah. Okey, dalam banyak-banyak tadi cikgu Okey, banyak-banyak tadi kita pilih satu, kemudian bila dah lakaran separa penuh ni kita masuk kepada dua, kemudian dua ni kita pilih satu yang terbaik untuk dijadikan lakaran penuh. Okey, cikgu akan buat lakaran penuh berdasarkan idea yang cikgu pilih inilah. Okey. Tapi cikgu tadi saya buat lakaran tadi, cikgu tak bagi markah pun lagi. Berapa markah kalau saya cikgu? Cikgu tengok kat sini cikgu boleh bagi
8 per 10 lah. 8 per 10. Itu belum warna lagi dia tahu. punya kemahiran melukis tu ada. Okey. Kalau warna agak-agaknya 10-10 tu. Selepas itu cikgu akan pergi kepada lakaran penuh lah. Okey, daripada lakaran separuh penuh kita pilih satu untuk jadikan lakaran penuh. Maknanya lakaran penuh ni kira final cikgu final. Okey. Maknanya kita dah pilih. Kita dah pilih. Okey, cikgu buat lakaran lah. Lakaran penuh. Jadi cikgu, dalam kita buat lakaran penuh sebuah logo ni, macam cikgu penting tak background ataupun latar belakang logo tersebut biar dia transparent ataupun dia hitam ataupun putih cikgu? Okey, dari segi warna, itu adalah tentang warna. Latar belakang ni kita tengok kesesuaian logo, image dan tipografi tadi sesuai tak latar belakang warna hitam ataupun warna putih. Ini kita akan masuk kepada kajian warna nanti. Bila kajian warna nanti kita akan nampak bezaan dari segi logo itu sendiri yang sama ada perlukah latar belakang yang berwarna ataupun tidak. Okey. Menggambarkan tentang image dan logo lah. Okey, baik cikgu. Jadi itu dia. Maknanya daripada lakaran kita yang mungkin ada 6 lakaran awal yang kita buat, kemudian kita kecilkan lagi 1-2 ke lakaran, dan sekarang ini kita nak buat lakaran penuh pula. Lakaran penuh. Supaya apa, kita mungkin dah nak siap dah kita punya logo ni, dan lepas ni kalau jumpa logo ni kat tepi jalan, jangan lupa berhenti makan donat, ya. Okey, itu dia. Sebab disebabkan logo ni akan menarik perhatian lah. Betul cikgu, pengguna. Sebab nampak macam meleleh-leleh sangat dia punya donat tu. Okey cikgu. Dekat sini kita tengoklah dari segi penghasilan lakaran tu sendiri dia boleh mainkan peranan lah. Maknanya kalau kita ada perniagaan kecil-kecil pun tak dekat tepi jalan tu, maknanya kalau logo kita menarik, orang akan ramai datang. Betul. Maknanya logo ni main peranan juga. Daripada jauh dia tengok, wow, donat. Red velvet. Kan? Maknanya yang tak berhenti pun berhenti. Tengok ada logo dan juga yalah, hasil itu sendiri lah. Hasil tu sendiri. Yang direka lah. Sebab tambah pula kalau donat ni mungkin biasa. Tapi cikgu tulis itu donat velvet. Wow, daripada apa tu kan? Red velvet maknanya donat yang berwarna merun. Maknanya benda tu lagi sedap lah sekarang ni diwairakan. Baik cikgu. Kita dah hampir siap dah lakaran penuh yang cikgu buat pada hari ini, dan juga murid-murid di rumah pun nampak tengah bersungguh-sungguh tu depan TV. Dia pun buat donat dia juga kan. Kita tengok anda punya lakaran cantik ke, ataupun cikgu lagi cantik lakarannya. Dan mungkin selepas ini kita nak tengok lakaran cikgu macam mana bentuk dan rupanya, dan selepas ini kita nak tengok macam mana kita nak warnakan pula logo-logo kita. Jadi cikgu boleh cikgu dah siap. Ini adalah lakaran cikgu adalah lakaran penuh. Lakaran penuh cikgu Lakaran penuh. Okey. Kemudian nanti kita akan masuk kepada kajian warna dan juga lakaran air. Okey, baik. Maknanya daripada sudut lakaran tu pun dah melambangkan menariknya donat cikgu. Tambah-tambah pula lepas ni kita akan warna. Nak warna pink ke, nak warna putih ke, nak warna kuning ke, nak warna hijau. Sesuai ke tak tu? Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran produksi reka tanda tingkatan 4. Cikgu, biasanya kalau warna merah ni mesti dia paling pendek cikgu. Yalah, sebab penggunaan banyak kan. Sebab murid-murid kita suka betul pakai warna merah ni kan. Jadi cikgu, untuk segmen kali ni apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, tadi kita dah belajar tentang pertama lakaran awal, kemudian kita ada lakaran separa penuh dan juga lakaran penuh. Okey, kita akan masuk kepada kajian warna. Daripada lakaran penuh tadi kita perlu buat kajian warna. Okey, kita akan mewarnakan bagaimana nak hasilkan warna yang cantik. So kita akan dapatkan perbezaan warna yang kontra dari segi idea yang kita hasilkan tadi.
Okey, kita boleh warna sekarang ke, Aiman? Boleh cikgu. Tapi okey. sebelum tu, macam murid-murid kita di rumah cikgu, mereka perlu ada warna yang macam mana cikgu? Okey, Warna air ke, warna kayu ke cikgu? Okey, kita ada pelbagai media warna ni. Contohnya pensel warna. Pensel warna ni paling senang lah. Senang kita nak dapat. Kemudian kita ada poster color. Poster color ni perlu menggunakan air lah. Okey, kemudian kita ada warna mural dan juga kita boleh gunakan media lain untuk tebakan garisan. Contohnya kita ada marker pen dan juga kita ada pen dawat basah ataupun pen yang boleh kita terangkan garisan nanti. Oh, itu untuk buat garisan dia. Itu untuk buat garisan lah. Macam pembaris cikgu? Pembaris ni kita boleh gunakan untuk image yang mana kita akan buat kotak ke sebagainya lah. Supaya lebih nak cantik lah dan kemas untuk kekemasan lah. Baik cikgu. Jadi kita itu di boleh antara alat ni cikgu Okey, hari ni kita gunakan pensel warna lah. Pensel warna untuk yang kita mewarnakan logo yang kita buat tadi Saya rasa murid kita kat rumah pun ada ni pensel-pensel warna ni cikgu. Mesti ada. Kalau tapi tak ada warna ni tak lengkap lah tak sebenarnya. lengkap. Maknanya tak beg sekolah tu tak cukup. Tak cukup. Tapi cikgu kita pun yalah bila kita tengok warna-warna cikgu, ada warna cerah, ada warna sedana dan warna gelap cikgu. Okey, kalau kita tengok dari segi warna ni, kita warna ni memegang peranan yang penting dalam kehidupan kita. Contohnya kita ada warna lembut. Warna lembut ni contohnya warna biru, warna-warna yang hijau, warna panas. Kita ada warna panas. Warna panas warna apa agak-agak Aiman? Merah? Merah. Merah, kuning, orange tu warna panas. Itu apa tu dalam kehidupan kita pun warna mainkan peranan yang penting. Kalau warna ceria macam mana cikgu? Warna ceria ni warna-warna yang macam warna pelangi. Warna yang digabungkan warna panas dan warna sejuk. Baru saya tahu ada warna panas warna sejuk. Okey cikgu, jadi makanan kita ni mungkin dah sejuk sikit cikgu. Jadi so apa warna sesuai cikgu? Okey, kalau kita tengok tema kita hari ni, donat tu red velvet, maknanya lebih kurang kepada warna merun, warna merah dan warna yang agak terang lah. So kita boleh warnakan lah mengikut tema yang kita hasilkan tadilah. Okey, jadi macam mana kita nak mulakan cikgu? Adakah kita nak buat garisan dulu ke ataupun warna dulu? Untuk warna ni kita warnakan pada image tu sendiri donat. Yang kedua barulah kita olahkan image donat tu dengan warna yang terang, kemudian kita warnakan tipografi. Huruf tu tadi kita warnakan kemudian lah. Yang penting kita warnakan donat tu dulu. Okey, baik cikgu. Kita nak mulakan dengan warna apa dulu cikgu? Okey, kalau kita ambil warna merah terang lah. Ataupun warna pink pink warna terang. Atau kita boleh color lah. Berdasarkan apa yang kita rasa red velvet tu. Okey, baik. Jom kita mulakan cikgu. Boleh. Okey. Kita tengok warna siapa yang lebih menarik. Siapa lebih menarik. Tapi saya masih muskil cikgu. Kalau warna merah mesti pendek. Okey, kita mulakan cikgu tu dia. Kalau daripada sudut warna ni cikgu kita nak kena warna lembut-lembut je ke ataupun kita nak kena secara pekat dan terang ni cikgu? Kita kena pekat dan terang. Tapi yang pertama asas tu kita kena warna lembut dululah. Warna yang supaya garisan dalam garisan image tadi tak terkeluar lah. Kita color dulu mengikut jadi saya rasa aktiviti ni cikgu paling diminati oleh murid-murid kita di sekolah sana cikgu. Bukan kata murid-murid je, tu mak-mak ayah kat rumah tu pun sama-sama mewarna dengan kita hari ni cikgu. Okey. Dia biasanya warna ni kalau kita lagi tekan lagi kuat tekan maknanya pada objek tu dia lagi terang lah. Lagi terang. Lagi terang lah. Okey cikgu. Jadi dalam elemen sesebuah logo ni cikgu, dia perlu tak ada kombinasi terang dan juga gelap cikgu? Ya ada. Sebab ini memainkan peranan yang penting lah dari segi pemilihan warna tu sendirilah. Contohnya hari ni kita pilih tema red velvet, maknanya lebih kurang merah terang lah, merah darah ataupun merah darah hati lah. Maknanya itu warna yang kita boleh timbulkan kesan yang lebih menarik pada donat tu sendirilah. Okey, baik cikgu. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok di tepi-tepi jalan cikgu, ada mereka ni buat satu produk yang mana coklat dia melimpah-limpah cikgu. Ya betul, meleleh. Meleleh. Itu menggambarkan logo yang menarik lah. Logo yang menarik maknanya kalau kita tengok logo tu rasa kita nak beli, nak makan kan. Tiba rasa nak berhenti beli cikgu. Cuba kita buat logo tu tak menarik. Mungkin orang tak nak pergi kedai pun, nak singgah pun rasa macam
Ya, sedap, sedap ke ke tak? ni? Itu contohnya tu memainkan peranan yang penting jugalah, warna pada objek tu sendiri. Contohnya kita pilih warna hitam, warna gelap, warna tengok macam tak selera kan. Tak suram selera semua je kan. kan. Baik cikgu, jadi warna merah menjadi pilihan kita sebab tema kita hari ini donat velvet. Velvet. Jadi murid-murid kita nak pakai colour lain pun boleh juga cikgu boleh kan? juga. Tapi Tapi tengok dengan adik nanti. berdasarkan warna lah. Okey, baik cikgu. Cikgu dah siap ke? Hampir siap Hampir siap lah. Okey, jadi murid-murid kita pun dah siap dah di rumah sana cikgu, dan seterusnya apa pula langkah seterusnya cikgu? Kita dah siapkan kita punya warna merah kita. Warna merah lah. Okey. Kajian warna lah. Okey, kalau kita tengok hasil, okey, ini hasil yang kita dah warna lah. So kita akan dapat lah. Dari segi warna ni kita kena pilih pula. Contohnya Cantiknya. ada perbezaan warna. Okey, kat sini kita akan pilih salah satu warna yang terbaik lah. Okey. So cikgu akan pilih warna yang sebelah sini lah, warna terang lah. Maknanya dia punya tipografi warna oranye ataupun warna jingga lah. Supaya lebih menarik bertepatan dengan donat tu sendiri. Black velvet. Macam saya tengok dekat sini cikgu, ada warna-warna kuning tu cikgu. Memang warna itu daya kuning tu, tarikan daya kepada logo tarikan. ke cikgu? Itu kalau kita tengok macam kita letak tambah dia punya preset ataupun olahan idea lah, maknanya lebih menarik lah. Macam kalau kita tengok dekat sini, warna kita sebut warna pink je kan? Warna pink. Dan tulisan warna pink. Tapi berbeza dengan sebelah tu, warna merah dengan warna orange. Jadi ada perbezaan tak cikgu di antara kedua-dua pemilihan warna ni? Okey, ini dari segi perbezaan ni kita tengok sebab kita dah guna di atas tu warna yang lebih gelap. So kalau kita kata tipografi ni lebih warna yang terang, maknanya dia ada kesinambungan dari segi warna lah, kontra warna tu sendirilah. Kalau kita tengok yang ni, atas ni pink dan bawah ni pun sama warna pink, maknanya dia nampak warna tu tidak sekata, tak naik juga, tak naik. Seri, dia ada seri lah. Tu kata kalau katakan red velvet kita tengok daripada jauh, wah menarik, kita rasa nak beli. Itu mainkan peranan yang penting lah, warna dalam sesebuah reka bentuk logo. Tapi saya tengok elemen yang menarik di gambar ini adalah apa kita sebutkan manisan yang meleleh tu cikgu. Meleleh. Walaupun kalau kita ini tengok, yang membuatkan meleleh tu merasa jadi macam sedap. Walaupun donat tu hanya separuh je. Ya, betul. Dia sebabnya warna tu sendirilah. Kalau kita buat meleleh tu, kalau kata warna yang gelap tak menarik, so kita tukar kepada warna yang lebih menarik, meleleh dia tu. Itu dia. Jadi cikgu, macam mana dengan hasil warna saya hari ni cikgu? Okey, warna ni boleh diolah lagi, maknanya boleh ditambah kepada warna Pekatkan yang sikit. lebih pekatkan sikit. Kemudian dari segi garisan tu kita boleh tambah. Kita hitamkan sikit garisan dia supaya timbul ada ruang color di antara warna di antara garisan logo, image lah. Mana tu kita gunakan sama ada kita gunakan marker pen ataupun pen yang pen basah, pen dawat basah lah. So kita boleh terangkan supaya logo tu nampak timbul lah. Baik cikgu. Ada kreativiti kita tengok daripada logo itu sendirilah. Baik. Jadi nanti murid-murid kita yang ada buat logo ni, jangan lupa tag Didik TV tau. Kita pun dah tengok juga anda punya hasil donat velvet yang anda lukis. Baik cikgu. Jadi terima kasih cikgu sebab cikgu dah ajar saya, dan selepas ini anda semua boleh tengok logo ni dekat tepi jalan. Okey. Jadi cikgu, mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Kita tengok hasil kerja yang hasil kerja. Okey cikgu. Hasil kerja yang lain mungkin kalau kita boleh tengok. Yang ni mungkin anda nak tengok tak? Ini yang dah ada kemasan kita lah. Terbaiklah. Yang ni kita dah lekatkan di kertas keras lah. Maknanya ini adalah hasil kerja yang mana telah dikemaskan lah. Maknanya kita letak di sini supaya kita dapat pamerkan lebih kemas dan cantik lah. Maknanya cikgu lebih cenderung kepada menggunakan warna coklat ni cikgu sebab biasalah kalau donat ni orang tengok coklat je, sedapnya kan. Nampak sedap lah. Okey, baik cikgu. Ini lakaran penuh dan juga bawah ni ada warna pink. Warna pink dan ini donat ni cikgu. Donat tu sendirilah. Okey, dan tulisan kita memilih untuk warna jingga lah. Warna jingga untuk nampakkan
keserasian dari segi logo dan juga tipografi lah. Wow, cantiknya cikgu punya lakaran. Terima kasih cikgu. Jadi sama-sama. mungkin cikgu, daripada hasil kita pada hari ini, apa rumusan yang dapat kita ambil daripada pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Silakan. Okey, hasil pembelajaran kita hari ini, kita perlu, sebelum kita buat logo ni, kita kena tahu dari segi prinsip reka bentuk dan juga elemen seni. Itu adalah gabungan yang mana perlu ada untuk kita hasilkan logo yang terbaik. Kemudian kita perlu tahu juga tentang kategori huruf tipografi dan juga logo. Segi penggunaan bahan dan juga alatan. Kemudian yang terakhir, kita perlu tahu macam mana kita nak buat lakaran. Ada lakaran awal, ada lakaran separa penuh dan juga ada lakaran penuh. Kemudian kita kombinasikan lakaran tersebut dengan lakaran air dengan kita menggabungkan hasil kerja dengan mewarna lah. Okey. Kemudian sumber yang kita dapat, untuk kita dapatkan sumber selain daripada apa yang kita ada sekarang, kita perlu buka dalam web Pelantar Delima KPM. Okey, boleh layari Pelantar Delima KPM untuk dapatkan sumber ataupun rujukan kepada murid-murid di luar sana. Okey, bagaimana dengan pentaksiran pembelajaran saya pada hari ini cikgu? Okey ke tak okey cikgu? Dari segi pentaksiran okey, Aiman cepat faham lah. Maknanya mudah difahami dan juga cepat belajar. Okey, cikgu boleh bagi markah 10 lah untuk Aiman. 10 markah. Kita akan jumpa kelas akan datang nanti lebih menarik. Okey, baiklah. Murid-murid yang berada di rumah sana, nanti boleh gantunglah logo anda semua, lekatkan di rumah anda untuk jadi inspirasi. Bila tengok logo tu je, teringat kepada cikgu kita kan. Baik, terima kasih kepada cikgu atas ilmu yang diberikan. Terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan kami pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.